Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, apa khabar? Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Pada video kali ini saya ingin berkongsi jawapan kepada soalan-soalan yang saya rasa saya belum jawab lagi. Jadi saya akan tengok media sosial saya dan kita tengok soalan-soalan yang diberikan. Kemudian saya akan cuba jawablah dalam video kali ini. Dan kalau ada yang tak terjawab lagi, kita akan jawab dalam video yang akan datang. Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Hilal Ashraf bin Abdul Razak, atau lebih dikenali sebagai Hilal Ashraf. Saya merupakan seorang penulis pelbagai genre sebenarnya, tapi semenjak menubuhkan perniagaan sendiri pada 2016, penerbitan sendiri, saya mula fokus kepada penulisan novel. Jadi saya nak cuba banyak berkongsi lah berkenaan dengan penulisan, berkarya dan penerbitan sendiri. Sekadar daripada pengalaman saya lah. Saya bukanlah orang yang paling berilmu dalam hal ini. Saya pun tak belajar apa sangat. Kita belajar daripada pengalaman saja, okey. Jadi sekadar nak berkongsi-kongsi kan. InsyaAllah. Jadi kita tengok, saya pergi ke Instagram saya. Jadi kita pergi pada soalan. Omar Khal 26. Selalunya macam mana Abang Hilal buatkan sesuatu tulisan itu penuh dengan gaya bahasa menarik? Sebab bila saya baca, saya boleh imagine apa yang sedang berlaku dan apa yang Abang Hilal cuba sampaikan. Boleh tak kongsikan sedikit tips? Saya dalam tulisan, bahasa saya sebenarnya lah, kalau kita cakap secara jujur, kalau dibandingkan dengan perkara-perkara hebat yang tinggi taraf sastra ni, saya ini sebenarnya tak boleh dikategorikan sebagai bahasa menarik. Jadi kita ni amatur lah dan buat pandai lah. Tapi memang diakui pembaca karya saya meminati gaya penulisan saya, kerana antaranya sebab dia agak terperinci, dan kemudian bila ada babak-babak tu bagaikan mudah dibayangkan. Jadi apa yang saya buat adalah, saya dahulu awal-awal menulis tu, saya membiasakan diri dengan melihat babak-babak dalam filem. Antara yang saya suka ambil contoh adalah, kalau rakan-rakan tonton filem Ip Man kan. Filem Ip Man tu kungfu Wing Chun kan, lakonan Donnie Yen. Jadi dia ada satu babak tu dia lawan seorang lawan 10 kan. So dia punya teknik tu saya cuba gambarkan benda tu dalam penulisan satu persatu. Macam tu dulu lah. Saya pun dah hilang dah saya punya tulisan tu. Tapi itu latihan saya dulu. Jadi kadang-kadang saya suka ambil trailer. Contohnya yang saya paling ingat, trailer Final Fantasy 14 ke 15 saya pun dah lupa, yang Noctis tu kan. Jadi dulu trailer dia ni keluar awal-awal dulu. Jadi saya cuba tulis balik babak tu, contohnya kan. Jadi benda tu melatih saya lah untuk menghasilkan babak yang agak orang kata mudah divisualkan, terutama dalam babak-babak pertarungan lah. Okay. Dan saya perasan lah hasil pengalaman saya, antara yang selain latihan tersebut, antara yang dapat membantu kita adalah kekayaan kosakata. Okey, ini bagaimana kita nak membayangkan pergerakan kan, membayangkan kepantasan, membayangkan suasana. Jadi dengan kosakata yang banyak, yang ni benda ni kena tengok kamus lah, kena banyakkan lagi membaca, dan kemudian kena banyak rujuk kamus, dan sebaiknya kena ada kawan-kawan yang minat lah benda-benda untuk kumpulkan kosakata ni. Jadi kat situ kita akan ada banyak rujukan dan kita punya kosakata pun akan pelbagai. Jadi cara kita untuk menerangkan sesuatu tu akan lebih, orang kata, efisien lah, menarik insyaAllah. Jadi itulah apa yang saya buat. Soalan seterusnya daripada Wan Kamarul 701. Tuan terbit sendiri masuk tak MPH dan Popular sebab dia orang ambil diskaun tinggi? Baik. Ini memang dilema lah kalau kita terbitkan sendiri. Secara automatiknya kita ingat bila terbit buku ni kena masuk kedai. Okay? Dan memang permainan kedai itu agak orang kata apa, mencabar, kerana kedai seperti MPH, Popular, dia akan ambil diskaun yang sangat tinggi kan, 55%, 45% lebih kurang lah.
Jadi dan kita ni pula, kita bukan boleh terus bagi kat kedai. Biasanya nak masuk kedai ni akan ada orang tengah pengedar, okey. Sama ada pengedar tu kita sendiri. So ramai orang nak cut cost, dia sendiri jadi pengedar. Tapi biasanya kalau penerbit sendiri yang kecil, yang tak ada yang tak ada pekerja ramai, jadi dia susah sebenarnya nak edar sendiri. Maka nak tak nak dia kena upah pengedar lah. Jadi pengedar pun akan ambil persen juga. Jadi nampak tak? So awal-awal je 55%, 60% dah hangus kepada pengedar dan pekedai, okey, macam MPH, Popular dan sebagainya. Jadi permainan ni agak sangat mencabarlah dan ramai gagal sebab bila kita masuk ke kedai memang nampak macam gah, okey. Karya kita tersusun dekat rak buku kedai, orang datang, "Oi, aku nampak karya kau lah kat kedai, bagus lah." Benda tu memang nampak macam menaikkan image, tapi benda tu belum tentu orang beli, okey. Jadi ramai yang akhirnya karya dia tak ada orang beli. Lepas tu kedai pun pulang balik buku tu. Dan bila kita bagi kat kedai ni, kedai tak bayar kita apa pun, okey. Dia bayar apa terjual sahaja. Dan benda tu pula dia bukan bayar kita bagi hari ni, dia bayar esok. Dia tunggu contohnya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, baru dia tengok apa terjual dan dia bagi kita duit apa yang terjual. Apa tak terjual, sama ada dia akan terus pegang sampai 1 tahun ataupun dia akan pulangkan kepada kita kalau dia nampak tak ada langsung potensi kan. Dan biasa yang berlaku adalah dia akan pegang lah lama sikit kan, mungkin dia akan pegang sampai 1 tahun. Tapi bila karya kita tak terjual, kita lah sakit sebab awal-awal nak cetak buku tu kita dah bayar dulu kan, kita dah keluar duit, dah keluar macam-macam, dah keluar modal. Tapi nak dapat pusingan modal tu, nak dapat balik modal tu, ni belum cakap pasal untung lagi kan. Nak dapat balik modal je pun dah kena tunggu berbulan-bulan. Jadi permainan sangat mencabar. Maka cakap pasal saya, ada beberapa karya saya yang masuk ke kedai. Antaranya Saga Hero dan Amro Rebellion. Saga Hero ni 5 novel, dia satu siri ada 5 novel. Jadi itu pun saya boleh cakap lah dengan jujur, jualan dekat kedai tak berapa hebat sangat pun. Macam yang kalau saya jual sendiri ataupun rakan-rakan macam Iman Shop tolong jualkan kan, jualan kat kedai tak sehebat itu pun. Bolehlah sikit-sikit, tapi tak kalau kita berniat nak untung besar dekat kedai, susahlah. Melainkan kita betul-betul orang yang popular, memang orang cari kat kedai, memang kita ni terkenal sangat lah sampai orang berebut nak pergi cari kita kat kedai, boleh. Tapi kalau saya tak anggap diri saya macam tu. Dan memang saya dah tengok sendiri pun, tambah pula kuasa membeli buku ni dia makin jatuh. Orang dan bila ada online pula, orang kadang-kadang orang suka nak beli terus daripada penulis kan. Jadi pembeli di kedai buku tu bagi saya dia dah makin macam rare lah kan. Okey. Jadi risiko dia besar. Maka saya letak Saga Hero dan Amro Rebellion tu pun kerana ada orang berikan dana pelaburan. Kalau tak ada orang bagi pelaburan tu, saya tak letak. Memang tak letak sebab pada saya tak berbaloi ya. Jadi itulah pengalamannya. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya kan, karya terbaru, contohnya macam sekarang karya terbaru saya baru keluarkan trilogi Gelombang Baru, trilogi Takdir contohnya, Hikayat Satria-Satria Sejati. Orang tanya, kadang-kadang ni bila nak masuk kedai? Tuan, bila akan ada kat kedai? Jawapan saya memang setakat ni tak nampak lah. Kita takkan masuk kedai. Kita akan terus jual sendiri kan. Kita akan jual secara online, kita akan urus sendiri. Sebab nak masuk kedai tu sangat mahal. Dan setakat ni pada saya tak berbaloi lah. Tak berbaloi. At least untuk saya lah. Lain orang lain situasi, okey. Kadang ada orang rezeki dia lebih, orang memang nak beli dekat kedai kan. Saya bercakap ni atas situasi saya. Masing-masing kena tahu kekuatan dia apa, okey. Dan saya nampak kekuatan saya di media sosial, saya boleh buat untung lebih dengan menjual sendiri. Dan sambutan pun alhamdulillah sangat okey, maka buat apa saya nak risiko kan perniagaan saya, keuntungan saya di kedai kan. Melainkan kalau tiba-tiba ada orang rasa, oh aku boleh bagi kau dana untuk masuk kedai-kedai, rasa rugilah tak ada buku kau kat kedai. Ambil duit ni, pergi yang mau masuk kedai. Itu kecil tapak tangan, nyiru saya tadah kan. Setakat ni dah ada dah orang buat gitulah untuk Saga Hero dan Amro Rebellion. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Tapi itu
risiko yang dia mau ambil lah. Kalau saya cakap kat saya tak nak ambil risiko tu. Tapi dia sudi nak ambil. So alhamdulillah kita tanggung sama-sama lah. Jadi itu pasal masuk buku ke kedai. Jadi kita sebagai orang yang nak terbit buku sendiri ni, jangan terus rasa nak kena masuk kedai. Kita kena tahu kekuatan kita lah. Kekuatan media sosial kita macam mana kan. Kekuatan pemasaran kita macam mana, promosi kita macam mana. So kita nilai kekuatan kita. Kalau rasa masuk kedai tu bagus, silakan, falyatafaddal mashkura. Tapi kalau rasa mencabar, rasa tak boleh, nak tunggu pusingan modal, tak balik untung, nak tunggu lama, pada saya janganlah. Mula pelan-pelan, mula di media sosial, mula menjual sendiri, jual kat Shopee ke at least kan. Mula dengan perkara-perkara macam tu sebagai penerbit sendiri, insyaAllah. Saya rasa video ni pun dah 10 minit lebih. So kita dapat jawab 2 soalan untuk video ni. Saya akan hentikan video ni di sini dan kita akan pergi ke video yang seterusnya lah. Saya akan jawab lagi soalan dan tapi dalam video yang baru. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga apa yang kita buat ini juga dikira sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Assalamualaikum.